Bang, tolong pegang cerahan jap. Saya pegang sekejap, bang tengah ni. Apalah. Sayang, abang pegang cerahan sekejap. Apalah, tadi kan bersibuk. Janganlah cakap macam tu. Abang minta maaf. Tanggungjawab jaga anak ni kan tanggungjawab kita sama-sama. Okey. Saya tengok apa tu? Tengok baju ni, hang. Untuk abang lah. Pak abang ke? Aku terima nikahnya. Bukan senang. Besar tanggungjawab dia. Nak tahu lebih lanjut? Saksikan Tanwir 1 Pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hari ini kita bertemu sekali lagi dalam Tanwir 1 Pencerahan. Dan seperti biasa dalam Tanwir, kita buka satu tajuk. Tapi sebelum itu, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana hari ini membantu dan membenarkan kami melakukan rakaman di Dataran Merdeka hari ini. Alhamdulillah, aku terima nikahnya. Uish, bukan senang. Ji, dah kahwin berapa tahun, Ji? Dah kahwin dah? Memang dah kahwin. Berapa tahun dah kahwin, Ji? Dah tak ingat. Isterinya ada tak? InsyaAllah hari ini kita nak bersembang tentang aku terima nikahnya. Bila sebut tentang aku terima nikahnya, tak lain dah bukan tentang hidup perkahwinan. Jadi insyaAllah hari ini yang akan membantu saya, berikan satu tepukan gemuruh Ustaz Don Daniel. Assalamualaikum. Allahumma salli. Ustaz duduk. Jom. Baik Ustaz. Bila sebut tentang aku terima nikahnya Ustaz. Baik. Orang tahu seronok berkahwin. Betul. Tapi apakah yang sepatutnya kita fahami dari perspektif Islam daripada seorang suami? Apabila disebut aku terima nikah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali bila kita sebut kata nikah, kalimah nikah itu sendiri Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Secara ringkasnya, nikah ada dalam Al-Quran, dia sesuatu yang Allah Taala suruh kita buat. Ditambah pula dengan hadis Nabi, galakkan lagi untuk berkahwin. Sebagai contoh,
kita sebagai apa? Orang kata apa? Basic perjalanan kita hari ini. Kalau kita buka dalam kitab Dr. Yusuf Al-Qardawi Al-Halal wal Haram fil Islam, dia kata kita kahwin ni nak mengeluarkan kita daripada jalan sebelah kanan yang terlalu teruk dan juga jalan sebelah kiri yang terlalu teruk. Sebab kita semayang, kita kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus tu apa dia? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang Yahudi, bukan jalan orang Nasrani. Apa dia beza jalan Yahudi Nasrani dengan jalan kita? Antaranya ialah orang Yahudi dan orang Nasrani ini mereka membuang sifat naluri kemanusiaan itu. Satu, contohnya apa? Kalau boleh saya gunakan istilah, rahib-rahib mereka tidak berkahwin. Sedangkan kita imam segala imam, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin. Yang kedua, apa dia? Bila kita kahwin, orang Yahudi mereka meninggalkan isteri mereka sehingga tahap menghalau keluar daripada rumah bila isteri mereka datang haid. Sampai macam tu sekali. Orang Nasrani mereka menyetubuhi isteri mereka ketika datang haid. Adapun kita orang Islam, bila isteri datang haid, maka kita memberikan kepada dia tempoh masa bertenang, tetapi untuk kita bersuka-suka tidak pada kawasan larangan itu. Ya, betul. Maka kita boleh. Maksudnya tak kawasan larangan, kawasan lain semuanya boleh. Jadi kita bukan daripada sini, kita bukan daripada sini. Kita jalan yang lurus. Itu kita mula-mula kena ingat. Jadi bila kita sebut apa yang kita kena faham antara lelaki dan perempuan bila terima nikah, yang pertama sekali adalah tanggungjawab. Orang tanya soalan, mana boleh mula-mula tanggungjawab? Tahu mana tanggungjawab? Pertama sekali mula-mula tanggungjawab masa bila? Masa kita akad nikah sekali, kita mesti kena baca taklid. Sekiranya saya meninggalkan isteri saya selama 4 bulan berturut-turut ataupun tidak memberi nafkah atau keluarga saya tidak memberi nafkah kepada isteri saya, maka dengan itu isteri saya buat laporan, nampak tak? Dan membayar RM1 atau RM10, maka tertalaklah dia. Paling penting sekali tanggungjawab tadi itu apa dia? Allah sebut dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Satu, wa ja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Tiga. Satu, litaskunu, untuk kita senang duduk dengan dia. Yang kedua, untuk ada mawaddatan. Apa mawaddah? Kasih sayang. Warahmatan, cinta. Warahmatan, atau orang kata mawaddah, cinta. Warahmatan, kasih sayang. Jadi tujuan kita kahwin, suami isteri, antara benda yang penting Islam bagi kita, bila terima tadi tanggungjawab apa dia? Tanggungjawab yang pertama sekali, mesti isteri kita kena senang duduk dengan kita. Kita berhenti sekejap sebab tengok macam dah senyum sikit. Kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini dalam Tanwir Satu Pencerahan. Jangan ke mana-mana. Aku terima nikahnya tu bukan nak cerita kahwin tu saja, nak cerita tanggungjawab. Apa yang banyak kita bincang ialah tanggungjawab, perasaan, sabar, semayang, Al-Quran yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga yang nak bagi cantik rumah tangga tu. Jazakumullah khairan katsira, jutaan terima kasih diucapkan kepada para penonton yang berada di rumah dan juga anda para pengunjung hari ini kerana masih terus bersama-sama dengan kami dalam Tanwir Satu Pencerahan. Ustaz, ya, cerita tadi macam tergantung sikit. Baik, kita nak sambung tapi relax, sabar dulu. Tak boleh. Tarik nafas dulu. Jangan duk seronok sangat cerita pasal aku terima nikah, Ustaz. Hei, siapa yang tak seronok? Kalau siapa yang tak seronok, dia tak normal. Tak normal lah, betul. Jadi insya-Allah untuk menyambung lagi perbincangan kami hari ini, kita nak jemput artis jemputan kita hari ini sebelum tu. Boleh, Zah? Boleh. Jadi boleh tak bagi tepukan gemuruh untuk pasangan suami isteri, Bigo dan juga Linda Hashim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Allah Khabar, Ustaz. Ustaz? Sihat alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Mai dulu. Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz duduk sebelah artis kan senang. Tu selesai. Saya peminat ustaz-ustaz ni. Alhamdulillah. Kat saya tengok dia, saya abang ada tadi masa mula-mula. Saya tengok dia punya cerita lakonan apa? Pengantin apa tadi? Gila-gila pengantin Gila remaja. pengantin remaja. Oh, tengok. Tengoklah. tu. Awak ingat hang soleh sangat, seorang-seorang. Tapi sebelum tu Bigo, sebelum tu Linda, tadi kita orang sangkut sikit. Silalah. Nak bagi Ustaz cerita sikit pasal tak ada macam bahasa Kedahnya it's all about love. Oi. Tu bahasa Kedah. Kedah is all about love. Ya. Bahasa aku. Oh, saya tak tahu sana. Okey Ustaz, yang tergantung Okey. sikit pasal kebahagiaan ataupun cinta dalam rumah tangga tu Ustaz. Cinta ni dia ada dia punya orang kata apa? Penyubur dia. Dia mesti kena ada kasih sayang. Kasih ada, sayang ada. Kasih ni dia akan bertukar, sometimes dia akan jadi kasihan. Kita kadang-kadang kita teringin ataupun berhajat kepada isteri kita, tapi disebabkan dia letih, kita kasihan dengan dia, maka kita mengurangkan keinginan kita. Nampak tak? Kita menjaga benda tu. Nampak? So point dia ialah Allah sebut kepada kita bila kita kahwin, pertama mesti kena senang-senang duduk. Kalau duduk dekat-dekat tak boleh, bahaya. Salah satu point last salah satu cara yang boleh cukup tiga-tiga. Ada lintas gunung, senang-senang duduk. Maksudnya duduk untuk senang-senang. Cukup rasa cinta, cukup rasa kasih sayang. Apa dia? Semayang berjemaah. Jadi kita rewind balik the moment dia jadi Ustaz. Nampak? Ketika Bigo terima, aku terima nikahnya. Ni Zop. Apa perkara pertama yang bermain di fikiran Bigo waktu tu? Apa yang saya alami waktu itu, sebenarnya bukan saya gugup waktu akad dan nikah tu. Sebenarnya waktu akad dan nikah tu selesai, amanah dan tanggungjawab yang saya nak bawa tu. Itu dia yang sebenar-benarnya yang menjadi benda yang pertama sekali yang saya risaukan, yang saya yang saya khawatirkan yang benda saya yang ambil selepas beratkan. itu ya. Linda tahu tak pasal benda ni? Tahu tak? Mana tahu. Alamak, you. Ada cakap dengan Linda ke pernah ni? Saya risau sebenarnya ni. Ada. Lagipun waktu saya bernikah dengan dia tu, waktu tu umur saya dalam 32 ke 33 kan. Bagi seorang lelaki mungkin itu dah dewasa dan matang. Jadi waktu saat itu saya dah fikiran saya dah matang. Jadi sebuah perkahwinan ni maknanya akad dan nikah ni bukan benda yang betul-betul main-main saya cakap kan. Betul. Jadi saya nak pikul tanggungjawab sebagai ketua rumah, sebagai seorang suami, yang menjadi ketua kepada isteri saya. Tanggungjawab amanah yang saya nak pikul selepas itu. Betul. Bila kita dapat cahaya mata apa semua. Jadi itu dah jadi amanah. Bila kita akad dengan nikah tu, isteri kita, anak kita yang bakal kita lahirkan tu menjadi amanah Tuhan tu. Itu yang saya takut sebenarnya. Ustaz, saya suka jawapan dia bila dia kata tadi, orang selalu dia waktu gugup nak angkat nikah. Lepas-lepas dia, tapi duduk Ustaz macam ni tu. betul cakap Ustaz. Lepas sah, dia kata sah, saya rasa macam benda turun kat saya tu. Setengah orang terbalik. Dia rasa macam nak angkat tu. Lega lah. Lepas tu lega. Tapi saya suka sebenarnya itulah tanggungjawab sebagai seorang suami kan. Kalau yang macam Linda pula macam mana? Apa perasaan bermain di fikiran Linda waktu tu? Okay, ni touching ni soalan Touching ni. Allah. Ustaz, jangan jauh daripada saya. Dia tengah touching macam Ustaz. Dia duduk dekat dua orang. Kita duduk dekat. Aku hakim. Okey boleh. Aku qadi. Qadi. Apa macam mana perasaan Linda waktu tu? Oh, okey. Hari yang masa akad nikah tu, saya dalam keadaan tenang lah dekat atas pelamin. Lepas tu bila saya dengar dia cakap sah. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya saya ni ada orang yang menerima saya. Dan sememangnya menerima saya, baik buruk saya pun ada yang orang terima saya. Alhamdulillah, itu yang the first lah. Lepas tu, ialah sebagai perempuan pun ada tanggungjawab dia tersendiri kan. Menjaga suami, macam-macam lah, banyak tanggungjawab isteri pun. Saya berdebar juga untuk mengharungi semua tanggungjawab tu. Sebab saya tak pernah kan. Saya rasa sebelum ni memang saya tak pernah lalui benda tu. Bila saya ada suami, saya rasa macam dia cakap lah, macam ada benda kan datang kat saya macam boleh ke tidak ni kan. Tapi saya bersyukur sebab Alhamdulillah. itu nikah tu lah impian saya yang saya minta. Memang dah bertahun-tahun yang saya minta. Saya berdoa depan Kaabah pun Alhamdulillah. Hari yang akad nikah tu hari paling bahagia lah. Alhamdulillah. Aduh. Sikit saya ingat saya seorang senyum. Hati senyum lagi banyak. Sebelum nak menerima Bigo sebagai seorang suami, apa yang Linda nampak pada
seorang lelaki bernama Bigo. Sebenarnya dia sebelum nikah dengan lepas nikah sama. Ya. Sama dia punya kejujuran dia, keikhlasan dia memang nampak sangat-sangat. Bukan saya je yang nampak. Family pun memang nampak lah. Pada saya itu memang dah cukup lah. Saya tak minta lebih-lebih kan. Keikhlasan, kejujuran, kasih sayang yang dia bagi dekat saya daripada dulu sampai sekarang masih lagi dia pegang. Yang dia janjikan kat saya masih lagi dia pegang lah. Itu yang saya nampak. Dia memang pegang pada janji dia lah. Alhamdulillah. Boleh saya jelas sikit Ustaz? Boleh, boleh lah tu. Dia macam ni Ustaz. Saya sebenarnya bersyukur sangat bila mana Linda dapat menerima saya seadanya kan. Waktu saya nak melamar Linda untuk saya cakap dengan dia untuk establish relationship tu. Wah, bahasa Kedah lagi. Untuk saya dapatkan kepastian sama ada dia boleh terima saya sekiranya saya melamar dia untuk saya menjadi bakal suami dia. Jadi saya shooting dengan dia, saya tak pernah ada perasaan. Saya memang suka dia dah lama. Tapi Linda dia sebagai seorang perempuan dia memang ada gap. Dia jauhkan diri dia daripada semua. Betul. Saya dapat nampak tu dekat set. Orang yang kenal dia memang tahu dan bagi tahu saya Linda ni seorang yang keras dia cakap. Jadi saya pergi dekat dia, saya cakap dengan dia satu tujuan saja. Saya memang suka dia dah lama. Kalau Linda tahu, dia cakap saya tahu. Ada orang bagi tahu. Dia cakap dia tahu. Dan saya pun tahu dia tahu. Cuma memang dia tak pernah bagi saya ruang untuk saya merapatkan diri ataupun mendekatkan diri dengan dia dengan lebih intim lagi. Maksudnya macam tu. Tapi last kali bila umur saya dah sampai 32 itu, saya cakap dengan dia, saya pergilah. Saya pun rasa ini mungkin jodoh. Kalau dia gentle lah. Kalau dah jodoh tu memang jodoh lah Ustaz. Jadi saya pergi dekat dia. Ini cerita saya tak pernah cerita ni. Jadi saya pergi dekat dia, saya cakap dengan dia, saya betul-betul suka pada dia. Saya cakap sekiranya dia terima saya seadanya diri saya sekarang ni, saya nak settle down, saya nak kahwin. Saya cakap terimalah saya. Saya cakap saya tak ada apa. Anggaplah saya tak ada harta, saya tak ada apa, tapi dua benda saya boleh janji dengan dia. Ini janji saya sebab saya betul-betul dah ikrar pada diri saya kalau sekiranya ada seorang perempuan ni terima aku, dua perkara saya janji dengan dia. Saya janji dengan dia kejujuran saya pada dia sebagai seorang suami. Jadi apa saja pun jujur. Ya. Saya ada kasih sayang saja untuk dia. Allahu Akbar. Dua je Ustaz. Ustaz. Itu sebenarnya memang benda betul. Dia memang dia janji dengan saya masa dia melamar saya, itu yang dia janjikan pada saya. Dalam perkahwinan, orang selalu kata persefahaman adalah perkara yang paling utama. Tapi sebenarnya itu adalah perkara yang kedua. Perkara pertama, Ustaz ingat saya beritahu sebelum ni. Apa dia? Pemahaman. Pemahaman apa? Isteri tahu tanggungjawab seorang isteri, suami tahu tanggungjawab seorang suami, baru akan datang persefahaman. Terima kasih Bigo, terima kasih Linda. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita nak buka soalan. Ya. Bigo memang dia macam nak tanya ni. Siapa yang nak tanya soalan tadi? Cuba angkat tangan tengok. Bagaimana cara seorang isteri nak membentuk seorang suami yang kurang dari segi agama dan amalannya? Pertama-tama sekali, sebelum nak jawab soalan tu, kita tengok Quran sebut dulu tentang lelaki dan perempuan pada pemahaman agama. Sebab soalannya pemahaman agama. Pemahaman agama. Pertama sekali Allah sebut dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang tu yang pertama, mesti kena tahu. Sebab Allah sebut, bila Allah sebut mesti betul. Lelaki pengetahuan agama dia mesti banyak daripada orang perempuan. Logiknya ada. Sebab apa? Pertama yang paling simple lah. Apa dia? Orang perempuan dia ada waktu cuti. So confirm dia tak boleh masuk masjid seminggu. Confirm. Yang tu yang biasa. Adi bahasa Arab, sorry. Biasanya perempuan seminggu. So seminggu dia tak boleh baca Quran, seminggu dia tak boleh semayang. Nak compare dengan seorang lelaki yang 30 hari dia boleh semayang, dia boleh baca Quran. So dia boleh masuk masjid, dia boleh belajar. Di situ saja dah ada perbezaan. So apabila kata lelaki itu kurang pengetahuan agamanya, berhati-hati. Dia berhati-hati, mesti kena berhati-hati. Maknanya ada something wrong somewhere. Sekiranya isteri dia merasakan kata suaminya kurang didikan agama atau kurang pengetahuan agama, isteri dia compare dengan siapa? Yang tu kena pergi dulu. Isteri compare suami dia dengan siapa? Isteri saya nak compare saya dengan Tok Mufti. Terap lah aku. Memang kalah. Dia kata tengok Tok Mufti tiap-tiap malam bangun tahajud. You terkejut-terkejut dia. Weh bungkui. Betul tak? Tak boleh. Maka isteri dia kata saya tak compare Ustaz. Saya tengok dari segi pengamalannya. Kenapa? Dia tidak semayang. Dia tidak puasa. Dengan saya selama 30 tahun. Ini dialog yang saya terima. Yang saya buat ni walaupun nampak lakonan. Tapi ni dialog betul. Dengan saya dah 30 tahun kahwin. Tak pernah semayang jemaah sekali pun. Jadi macam mana? Yang tu betul.
Maknanya something wrong somewhere. So macam mana seorang isteri nak buat tindakannya? Tindakan yang pertama sekali jangan lupa doa. Yang ni yang selalu Doa ulama-ulama pesan. Suami isteri doa depa power. Sama ada kepada anak atau sesama mereka. Doa dia power. So please kakak jangan jemu doa kepada Allah. Sebab apa? Allah sebut kepada Nabi. Nabi kakak Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta. Kita tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kita cinta. Yang boleh bagi hidayah hanyalah Allah. Minta kepada dia. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jadi harap-harap semua dah faham nah. Okey, insyaAllah kita nak berehat sekejap. Kita bagi Ustaz tarik nafas. Kita bagi Bigung Linda rehat sekejap. Kita bagi manis sikit telinga kita dengan tetamu jemputan kita yang kedua yang akan menyanyi untuk kita. Nak tahu tak siapa? Nak tahu tak payah bagi tahu nama. Tepuk tangan sudah. Persilakan. Assalamualaikum. Ini kita sambung Ya. Start. Masihkah kau ingat pada waktu itu sekuntum bunga mekar ku selit ke rambutmu. Masihkah kau ingat ia menjadi mimpi dan menjadi rindu. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi. Lalu hujan turun kita basah bersama. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat sekuntum bunga itu di tapak tangan ini ia menjadi layu. Lalu ku genggam ia menjadi debu. Masihkah kau ingat? 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 Adakah seseorang lelaki itu sudah benar-benar matang untuk betul-betul memikul amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Tuhan kepada dia? Itu dia yang saya nampak. Satu benda yang penting dalam rumah tangga ni saya rasa kesabaran lah. Kesabaran tu memang kena ada. Sebab syaitan dah menjanjikan untuk mengganggu umat-umat kita. Syukran jazilan diucapkan sekali lagi kepada para penonton yang berada di rumah kerana masih sudi untuk terus bersama-sama dengan kami dalam Tanwir Satu Pencerahan. Hari ini kita membincangkan tajuk Aku Terima Nikahnya. Tadi kita dah dengar dia menyanyi. Sekarang nak bersembang dengan dia pula, boleh? Salam kak. Assalamualaikum Isi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alright. Okey, Isi. Ya. Waktu Isi angkat nikah, apa perkara pertama yang datang waktu tu? Ustaz, saya nak cerita Sebelum akad nikah tu petang, lepas asar, lepas sembahyang asar, saya naik motor seorang-seorang dekat kampung rumah saya. Saya fikir aku ni betul ke tak nak kahwin? Aku ni betul semua pusing kampung, masuk kampung sampai orang pelik. Kau ni dah kenapa 3-4 kali lalu sini? Saya fikir aku ni betul ke tak nak kahwin? Masuk je nak kahwin Ustaz. Saya tengok muka bapak dia dengan berjambang semua. Lagi saya takut. Lagi saya seram. Lepas tu, sebelum kahwin, bapak dia ada bisik kat saya. Cakap, lepas ni nak serah Syafiqah kau share. So saya kena jagalah dia seperti Dada jaga dia. Boleh ke tak? Sudah saya pun. Sudahlah. Kejap lagi nak akad nikah ni.
Lepas tu tengok pula muka pakcik dia. Jaga molek ni anak buah kita. Jaga molek anak buah kita. Seram Ustaz. Seram juga. Tapi sebagai lelaki maskulin yang tenang, saya tenang. Walaupun hati saya menangis. Tak apa. Memang tenang. jarang orang mengaku. Tapi ini bagus. Tambahan pula yang akad nikah saya tu, bapak dia. Lagi dah dengan aku nikahkan dia ke Allah muka pakcik ni. Digerik kuat tak? Digerik kuat. Tapi nervous memang tak boleh cakap lah. Saya dengan muka pucat putih sampai orang risau pegang belakang saya. Saya terimanya sekali lafaz macam ada berdiri bulu roma. Alhamdulillah lega. Itu nak jatuh ke belakang tu? Nak jatuh ke belakang tu. Allahu akbar. Tengok orang rumah saya tu menangis. Nangis tak tahu kenapa kan. Nangis. Oi menangis. Tak, Dia tak menangis. tahan pula. Nangis. Basah habis make up semua hancur lah. Saya cakap satu, sayang, you dah jadi isteri I. Mungkin sebab tu dia menangis kot. Allah isi. Isi jadi suami aku. Gurau isi je marah. Saya kata siap ustaz ni balik nanti. Itu waktu angkat nikah alhamdulillah. Ya, Sekarang dah daripada dah apa hampir 6 bulan lah kan. Hampir. Apa yang Isi nampak perbezaan sebelum kahwin, lepas kahwin yang Isi nampak paling kata oh macam ni kahwin. Oh banyak bezanya. Banyak. Sedap kahwin Ustaz. Betul lah. Tak apa. Bukan apa sebab seronok. Tak apa kan sedap maksud saya orang Kelantan guna perkataan sedap tu untuk banyak angle. Kata juga. Sebab bila kita dah kahwin, satu saya sendiri pun terurus. Jadual kerja, pakaian semua sebab dulu. Sebab dulu saya dulu hidup cowboy. Hidup cowboy kadang-kadang ni baju ni semua kadang-kadang cowboy. Hidup cowboy lah. Hidup cowboy. So bila hidup cowboy, kadang-kadang baju tak bayar semua. Sekarang ni bangun semain subuh naik kerja lepas tu kan. Oh baju siap dah. Baju siap dah. Ada breakfast. Rasa macam alhamdulillah. Saya syukur sangat Allah ketemukan saya dengan jodoh saya ni. Alhamdulillah. Apa yang membuatkan Isi rasa paling bersyukur sekali? Ya Allah. Apa nama isteri tadi? Syafiqah. Untungnya aku dapat Syafiqah ni. Apa yang rasa paling... Bukan saya. Bukan saya cakap. Isi cakap. Betapa untung kau pahal Ustaz. Mana yang Isi rasa, inilah isteri aku. Saya bersyukur sangat saya dapat isteri saya ni. Isteri yang ni bukan yang lain sebab yang belum. Syukur sangat dapat Syafiqah sebab satu, saya anak bongsu dan saya hanya ada mak di Kelantan. Mak saya duduk seorang duduk dengan anak buah. So Syafiqah ini merupakan teman atau kawan untuk mak saya. Sentiasa berhubung sebab saya bekerja sibuk. Dia sentiasa keep call, kadang-kadang jumpa dengan mak saya seminggu, balik jumpa saya kat sini. Dia juga kawan untuk mak saya sebenarnya. Sebab tu Ustaz saya pernah bagi tahu orang lah. Ya. Kalau saya betul, Ustaz betul kan saya. Kalau saya salah. Ya. Bila kita berkahwin, bukan saja kita berkahwin, lelaki ni dapat isteri. Engkau bukan berkahwin dengan isterinya, bukan dengan berkahwin dengan perempuan saja. Kita berkahwin dengan seluruh keluarga. Ya, betul. Okey, Ustaz dah tutup mulut. Kita buka soalan, kita bagi Ustaz mula bercakap balik. Sekadar manakah nusus seorang isteri kepada suaminya? Sekadar mana nusyus seorang isteri kepada suami? Yang ni yang saya takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali saya panggil ayahanda Tuan Haji lah Ayahanda Tuan Haji, saya ni tak mahir sangat dalam bidang ni. Saya tak takut saya jawab salah. Cuma saya nak sebut kata mungkin saya tak pergi jawapan tu kepada sejauh mana nusyus seorang isteri. Sejauh mana? Sebab dalam fiqh dia ada banyak perkara. Banyak perkara nak kena tengok. Cuma saya nak sebut kata seorang isteri, saya bagi contoh macam ni. Duit isteri punya. Duit suami, isteri punya. Dia jadi dua-dua dia punya. Hak kita ni ambil lah kailah. Kat mana-mana boleh pakai. Ujung-ujung. Ambil ujung-ujung tu lah. Baki bulanan baru dapat kailah. Contoh. Tak bukan. So saya nak bagi tahu kata duit suami kena bahagi antara dia dan isteri. Duit isteri. So point saya nak bagi tahu kata bila seorang isteri nak mensedekahkan duit dia, nak mewakafkan duit dia, nak bagi hadiah kepada mak ayah dia duit dia, memang sebetulnya duit dia yang uruskan. Tapi saya nak bagi tahu, memberi duit isteri tadi itu, isteri bagi kepada orang, itu sunnah. Tapi bertanya suami, boleh tak boleh nak bagi, itu adab. So dari situ, saya nak bagi bukti, nak bagi tahu kata apa? Seorang isteri, kalaulah dari segi uruskan harta yang memang milik dia pun, dia kena tanya suami sebagai adab, apatah lagi dalam urusan yang lain. Nak keluar rumah suami dia. Contohnya, rumah sewa yang dia duduk sekali. Suami dia ada di rumah. Suami dia ada handphone.
Jadi agak tak logik seorang isteri keluar rumah terus tanpa pengetahuan suami dia. Tengok-tengok, I dah ada dekat pasar raya ni, you ada nak beli apa-apa tak? Cuma saya teringat pesanan guru saya, Tuan Guru Datuk Harundin, dia pesan apa? Dia kata, hari ini ataupun kahwin ni bukanlah kita kahwin dengan orang bodoh. Takat kita nak ziarah mak kita, tak ada suami kita telefon kita kata, ni apa ni pergi ziarah mak tak beritahu kat I. Mustahil jadi macam tu. Biasanya suami argue bila kita pergi tempat-tempat yang keluar daripada landasan dia. Kalau pergi rumah mak adik-beradik dia bagi. Tapi tiba-tiba pergi holiday dengan orang lain tanpa dia tahu. Yang tu yang akan menjadikan dia jadi tak seronok benda tu. Nampak tak? Jadi nusyus seorang isteri tu jaga. Suami juga satu perkara kena ingat. Dia tahu isteri tak suka, cuba elakkan. Boleh nak? Jadi insyaAllah kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Tanwir, satu pencerahan. Bila kita sahut je aku terima nikahnya, maknanya satu bebanan untuk kita. Tanggungjawab, amanah, iyalah sebab nak beli anak orang. Okey, lagu ni sebenarnya saya nyanyi sebelum kahwin dulu. Sebelum masuk dengan cara jodoh. Abang Minggu penyanyi tak? Lagu ni ya? Ya. Apa salahku, apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu, untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Ramai-ramai. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku, siapa yang mau. Jom, nyanyi, ini nampak dia pergi ya betul macam ni. Cantik, tinggi saya alright. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang sedang malu sama teman-temanmu, sama cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku, jangan kasihani aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku, siapa yang mau, siapa yang mau, Siapa yang mau, ku tak laku. Okey, terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada para penonton masih lagi setia terus bersama-sama dengan kami dalam Tanwir, satu pencerahan. Silakan duduk Izzy. Alhamdulillah. Terima kasih Dik. Saya nak tepuk untuk adik tadi khas bang. Betul. Tapi memang cari cara selamat. Betul. Sebab dapat batang yang 4 tu kau nyanyi. Ya betul. Tak boleh. Tapi dia nyanyi ikhlas. Memang perlukan jodoh. Dia ikhlas tak kenal dengan dia. Baik, jadi kepada hadirin hadirat dan juga para pengunjung, kita sudah berada di penghujung rancangan dan seperti biasa dalam Tanwir, kita buat satu kesimpulan di hujung sekali bersama-sama dengan artis-artis jemputan kita dan juga Ustaz Don dan saya sendiri. InsyaAllah harap-harap perbincangan kita hari ini dapat dijadikan orang kata apa, tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah. Betul. InsyaAllah di penghujung ni kita nak tanya soalan lah dari kepada Bigo, Linda dan juga Isay. Saya start dengan belah sana dulu boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita start kanan dulu. Yamin, start dengan belah kanan. Jadi saya tanya pada Bigo lah, kalau boleh kongsikan sedikit dengan kami daripada sudut seorang suami, apa yang kau patut tahu dan orang kata mungkin sedikit nasihat kepada para penonton di luar sana bila kita memegang title seorang suami. Tanggungjawab tu besar. Saya masih belajar lagi. Suami ni dia kena memahami lah. Maksudnya macam tu. Jadi macam saya masih belajar lagi. Sekiranya satu hari nanti saya lalui benda tu, jadi saya faham.
Dan ilmu ni dan orang share dengan saya bukan orang yang muda-muda. Orang yang lebih tua daripada saya. Jadi pengalaman yang diorang lalui itu yang diorang share. Jadi saya ambil. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, saya suka jawapan Bigo tu. Alhamdulillah. Tepuklah sikit. Alhamdulillah. Itu daripada sudut Bigo sini ya. Terima Yalah. kasih Bigo. Daripada Linda pula, mungkin sedikit nasihat daripada pengalaman Linda sebagai seorang isteri. Apakah tanggungjawab yang perlu kita ingat kepada suami kita? Saya rasa sebagai isteri, satu kita kena ada kesabaran lah. Yes. Okay, kesabaran tu kita kena ada sebab dugaan memang banyak. Betul tak Ustaz kan? Syaitan pun menjanjikan dia akan mengganggu umat kita. Rumah Kan? tangga. Memang orang kata masa kita nak menikah, syaitan menangis. Kan? Semua syaitan menangis. Tapi tak semestinya dia tak mengganggu kita. Selepas tu lagi banyak dia nak mengganggu kita. Lebih-lebih lagi bila kita dah rumah tangga kan. Jadi gangguan syaitan ni memang banyak lah bila kita dalam rumah tangga. Jadi benda-benda tu semua memang dugaan yang kita kena sabar. Sabar tu yang akan, pada saya, kefahaman saya akan menegakkan rumah tangga kita. Kalau kita tak ada kesabaran, payah. Itu yang dia nakkan lah. Dan kita harap-harap insya-Allah kita terlepas daripada perkara itu. Sebab yang pasti macam Linda cakap tadi, yang pasti syaitan takkan pernah berhenti mengganggu kita. Yes, terima kasih Linda. Kita bukan, mungkin bukan nasihat, mungkin dia berbentuk perkongsian daripada pihak Linda sendiri kan. Alhamdulillah. Ise. Tadi tanya Ustaz soalan berat, kita tanya soalan berat. Okey. Ise. Bagi tip lah sikit Ise, baru kahwin tak? Okey. Nak sabar dulu, tak tanya soalan lagi. Belum soalan lagi tu? Belum lagi. Okey. Nak mewarnai kehidupan rumah tangga. Okey. Bila kita dah kahwin, suami dan isteri, jadikanlah solat dan Al-Quran sebagai terapi jiwa kita. Jangan terapi jiwa kita yang resah, yang gusar tu dengan muzik, dengan lagu-lagu. Jom sayang kita stres, jom kita pergi disco, jangan. Kita terapi jiwa kita. Berat. Contoh. Contoh. Terapi Contoh tak jiwa apa. kita dengan solat dan Al-Quran. Itu je saya. Pesanan daripada arwah ayah saya sendiri. Mertua saya pun cakap macam tu. Itulah terapi yang paling ni. Ada masalah macam tu, janganlah. Tenang. Buka Quran baca, tenang. Solve the problem. Nampak keluar lagi. Keluar lagi. Okey, terima kasih Isi. Pula sikit untuk Isi. Alhamdulillah. Ustaz, di penghujungnya Ustaz. Boleh tak Ustaz kongsikan kita sedikit banyak, nak bagi tutup sikit cerita. Aku terima nikahnya daripada perspektif Islam tu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Pertama tadi dah habaqlah tanggungjawab. Bila kata aku terima nikahnya mesti tanggungjawab. Yang kedua, yang perasan daripada apa yang Bigo cerita kat kita semuanya, salah satu yang penting pengalaman. Orang yang kahwin jangan malu untuk ambil pengalaman orang lain. Jangan malu untuk ambil pengalaman orang yang lebih tua daripada kita. Sebab kahwin ni dia subjektif. Dia mesti kena belajar dalam bentuk pengalaman. Dia kena try and error. Yang penting jangan pernah sekali adalah otak kita untuk nak bercerai. Try to solve the problem. Sebab apa? Allah ajar kita kalau kita semayang, kalau kita problem dalam semayang, imam problem dalam semayang, Allah tak suruh pun kita batalkan semayang. Allah suruh solve the problem. Kalau kita tertinggal rakaat, Allah tak suruh kita batalkan semayang. Allah suruh kita solve problem dia. You tertinggal rakaat yang mana tadi? Tambah balik, cover balik, sujud sahwi. Selagi tak batal, jangan batalkan. Okey, itu dua. Satu tanggungjawab, yang kedua pengalaman. Jangan malas mencari pengalaman. Tanya orang-orang dewasa, orang-orang tua. Kerana kata Sayyidina Ali, aku lebih suka orang-orang dewasa punya pengalaman daripada semangat orang yang muda. Sebab dia semangat, dia tak tahu nak pergi mana. Orang tua walaupun dia kurang semangat, tapi pengalaman dia boleh membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Tiga, yang tadi siapa nama Puan Linda sebut tadi berkaitan dengan Sabaran. Sabar itu puncak segala-galanya. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran macam saya sebut tadi, Allah membalas kesabaran itu tanpa had. Tak ada had, maknanya Allah boleh balas apa saja. Sebab tu puasa, Allah kata apa? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa untuk aku dan aku akan balas dia. Sebab apa? Puasa kena sabar. Balasannya hanya pada Allah sahaja. Puasa, sehingga orang namakan bulan puasa adalah bulan sabar. Betul tak? So sabar memang Allah saja boleh balas. So untuk nak dapat keluarga bahagia, kalau kita nak suami baik, Allah boleh balas lebih daripada tu. Suami baik, kaya, apa lagi macam-macam, so Allah boleh balas. Betul tak? Tiga, sabar. Yang dia sebut kemuncak segalanya, semayang dan juga apa tadi? Al-Quran. Dan saya sebut macam saya sebut tadi, tuan-tuan, bila semayang, ini saya punya petua untuk diri saya sendiri. Saya buat untuk diri saya sendiri. Bila kita ada problem dalam keluarga, sedangkan lidah lagi tergigit,
ini kan pula Suami suami isteri. isteri. Standard Biasa. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Saya dan isteri saya sebut dekat sini semua nak bagi tahu kepada adik-adik abang-abang ni, memang rumah tangga salah satu asam garam dia mesti kena ada pertelagahan, mesti kena ada sikit. Sebab masa tu kita akan kenal, oh isteri aku macam ni, oh suami aku macam ni, kita akan kenal. Tapi saya sebut antara yang saya amalkan dalam rumah tangga saya, jadi problem itu, okey, jom kita ambil wuduk, kita semayang dulu. Nak gaduh, nak bertumbuk apa, lepas semayang. Kita tengok jadi apa. Orang perempuan bila dia tengok suami dia semayang, walaupun dia duduk marah tadi, saya rasa dia cool down. Semayang kot. Hak suami pula, isteri semayang kot. Assalamualaikum. Isteri tak bagi salam dengan telekung dia dengan apa semua. Kalau kali-kali tadi nak sambung tak mana lagi nak bergaduh. Pelik ah. Pelik. Lepas habis sana tu astagfirullahalazim, selesai saya, I rasa kita kena settle macam ni lah. Mesti jadi baik. Iya. Depan Mesti awak jadi solat. baik. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Bigo, Terima kasih, Allah banyak Sulaiman, Ustaz. Indah Hashim dan juga Isik. Dan juga Ustaz Don Daniel. Ya. Dah bagi petua, dah bagi nasihat, bagi saya kongsi sikit saja doa yang boleh kita amalkan. Kalau boleh doa ni amalkan, sebab apa? Karena aktsarud doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak doa Nabi, satu doa Nabi selalu baca. Selalu baca. Doa ni bukan selalu dengar, tapi bila sebut, oh rupanya hebat doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami. Amin. Ya, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sebab Allah tahu, Nabi tahu, kita nak bahagia bukan saja kat akhirat, kita nak bahagia kat sekarang ni dunia. Betul. Suami dengan isteri, isteri dengan suami, Betul. suami isteri dengan anak-anak. Betul. Insya-Allah. Betul. Okey, terima kasih sekali, kita bukan yang gemuruh untuk artis jemputan kita. Tak lupa juga sebelum kami akhiri, terima kasih kepada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana memberi kerjasama kepada kami hari ini untuk melakukan rakaman di Dataran Merdeka. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.